同じ人に憧れたのに。言っとくけど、自尊心ってのは大事なもんだ。 Assalamualaikum. Suruh dia orang masuk cepat, madam nak mula awal. Mrs kata madam nak mula sekarang, masuk cepat sekarang. Khabar? Bagi madam. Pagi madam. Selamat pagi, Good madam. morning everyone. Okay, sihat semua? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. So, pagi ni kita mulakan dengan doa. Madam nak minta siapa yang bertuah pagi ni untuk membacakan doa. Saya tengok masih ada baru 13 daripada 21. Tolong dia, suruh dia masuk cepat. Dah nak kat pukul 8 dah pun. Dekat media suruh masuk sekarang juga. Jamshir. Ya, saya. Okey, awak Fatihah, lepas tu doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jamshir. Okay, so saya nak ambil kehadiran. Ni lambat sangat yang masuk ni kenapa? Dah tahu dia kelas pukul 8, tidur lambat lagi. Tak boleh dah bagi alasan macam tu. Kalau dah tahu kelas pukul 8, pukul 7 lagi dah masuk tandas. Kecuali lah emergency kan. Okay, madam nak ambil kehadiran sekarang. So tolong buka mic ya. Buka mic pula. Buka ni, kamera. Okay, Abdullah Fahim. Ada madam. Dah nak record, nanti lupa lagi nak record. Yang semalam madam record. Semalam kita punya kelas yang 1 jam setengah tu. Saya dah tu ubah setting, memang tak boleh buka saya punya tu. Memang tak boleh buka videonya. Tak boleh. Tapi dia memang lambat upload. Saya tak tahu kenapa. Dia tak tahu kenapa dia amat lambat upload. Petang baru ada videonya. Tu madam dah share. Tapi nanti madam check balik. Mungkin ada something yang saya tak set betul. So saya akan share balik lah. Tapi semalam semua hadir. Jadi tak ada masalah. Yang saya selalu share ni sebab ada yang tak masuk kelas. Sebab ada sebab lah. Okay, tapi mungkin perlu juga untuk pelajar-pelajar yang perlu tengok balik penerangan madam tu tak berapa faham ke, dengar sekali tak berapa jelas. Sebab itu madam share. Okay, so Abdullah Fahim. Ya. Ya madam. Sekejap.
Okay. Abdullah Fahim. Ya, madam. Ada. Sorry, internet tak betul, madam. Tak betul? Kenapa? Sebab pakai data, madam. Oh, tak ada wifi ya? Tengah sangkut, madam, wifi. Oh, okay. Kalau dia pakai data banyaklah kalau untuk Google Meet kan. So harap-harap awak boleh, kalau anyway I will share the video. Katakan terkeluar tak cukup data ke apa, I will share the video, tengok balik lah. Adib Johan. Adib tak masuk lagi. Farhan Haziq. Alright. Adib Johan. Giri. Ada madam. Lagi sekali Giri, cannot see you properly lah, jauh sangat. Okay. Jamshir. Right. Election. Ada madam. Sedang buka. Alright. Muhammad Syafiq. Tak ada. Adib Johan. Adib. Dia saja mana? Tak nampak lah, gelap je. Muka awak mana orang? Bilik ni gelap sikit dia. Buka lah lampu. Nak tidur ke? Buka lampu. Muhammad Dah Syafiq. buka dah. Bilik ni ada satu lampu. Buka tingkap. Lansir tu buka. Dah siang dah. Muhammad Syafiq. Not available. Muhammad Syafiq ni, ya Allah, awak ni ketua kelas pula tu. Siapa timbalan ketua kelas? Siapa asisten dia? Saya. Nurul Alia. Uh-uh. Awak nasihat sikit si Syafiq ni. Okay, madam. Okay, awak adalah asisten dia. Nurul Alia Nazira kan? Saya. Okay, Muhammad Afiq Haikal. Dia juga. Dan nampak yang baru masuk ni 19, 21, 2 orang yang tak masuk lagi. Muhammad Syahmi. Ada madam sekejap. Okay. Nabil Akmal. Ada. Okay. Omar Musa. Ada madam. Okay, nampak. Okay. Lagi sekali Omar Musa. Omar? Okay. Somfort. Ada madam. Mana muka? Okay. Azri Amira. Ada, madam. Okay. Nur Anissa. Ada, madam. Okay, nampak. Nur Farahin. Ada, madam. Alright. Nur Najwa. Okay. Nur Syuhada. Ada, madam. Sekejap. Okay, nampak. Nurul Alia. Tadi Nurul Alia. Ada, madam. Okay, nasihat sikit si Haziq ni, tak Syafiq ni tak masuk lagi ni. Nurul Azwar. Dah masuk lah madam. Panjang umur awak Mana Syafiq muka? Giri, tutup mata Giri. Mana Syafiq? Kenapa lambat masuk? Saya tak perasan chat madam. Chat tak perasan? Mesti saya tak baca.
Tak sebab group kan banyak jatuh ke bawah. Kelas pukul 8 tau. Buat masuk pukul berapa? Sering ada. Kena tunjuk example you are leader in the class. You are ketua dalam kelas Syafiq. Okay madam. Okay, Mama Afiq dah masuk. Belum, seorang lagi belum masuk. Nurul Azwa. Madam. Okay. Putri Ayu. Ada madam. Okay. Syazwina. Ada madam. Okay, nampak. So tinggal seorang sajalah. Afiq Haikal ni belum masuk. So 22, 20. So seorang absent. Alright, so kita dah baca doa. Saya dah ambil kehadiran. So kita boleh proceed sebab hari ni 1 jam sahaja. Okay, saya nak share screen. Saya nak tanya, semalam kita bincang tak perfect practice ke MathStar sahaja? Ustaz. Okay, so pagi ni kita nak tengok dulu. Lepas tu saya nak masuk absolute value So kita pergi ke Jamboard punya link. Okay, kita pergi ke siapa kita nak check ni. Syafiq punya. Sekejap, saya nak kena pusing pula. Aduh. Wait a minute. Okay, ini Syafiq punya. Syafiq? Ya saya madam. Okay. Kenapa? Awak dah betulkan ke belum? Ni kan semalam saya dah kata kalau dia bagi bentuk rational, you cannot cross multiply. You cannot cross multiply. What are you doing here? Is you membawa naik x ni is 0. Markah kosong terus. Rational maknanya bila nampak ada x dekat bawah itu dah rational, bentuk rational. Rational maksudnya dia dah rational function. Fungsi nisbah. So tak boleh cross multiplication daripada awal lagi Madam dah cakap, tapi awak buat juga jadi salah, kosong markah. Ingat tak Syafiq? Buat balik ni saya nak tengok. Lepas tu saya kena hantar dekat grup WhatsApp ke kat sini madam? Kat sini saya nak check balik. Baiklah. Hari esok saya nak check balik Syafiq, guna kaedah table of sign only. Untuk rational use table of sign only. No graph, no whatever lah yang cara lain, kena graphical, kena table of sign. Semua ni salah. Buat balik. Saya nak buat balik, saya nak check balik besok ni salah, kosong markah. Bila saya dah cakap salah, tolonglah betulkan immediately. Jangan biar saya tengok benda yang salah lagi dekat Jamboard awak ni. Sebab Madam dah bincang bentuk macam ni dalam MathStar semalam kan? Betul tak? Betul tak Syafiq? Betul madam. So saya nak tengok besok ada solution yang betul Comfort pula. Lambatnya loading. Alright. This is MathStar kan? Perfect practice. Perfect practice? Oh, ini perfect practice Oh, Madam tak bincang lagi ni kan? belum. Belum, okay. Okay, but I want to check your MathStar punya ni. Kejap.
Absolute value. Ini awak dah buat dah absolute value. Okay, good. Mana rational punya max yang tu, awak dah padam ke? Oh, dah. Oh. Okay, good. So kita tengok soalan yang 1G. Ni page berapa ya? What page is this? Which page? Next time, tolong tulis page berapa. Tadi saya nak cepat rujuk lah. Page 17. Tolong tulis page berapa ya. So page 17. So soalan dia adalah berbentuk linear sebab degree 1 sahaja X-nya. So oleh kerana dia duduk di tengah-tengah, so kita boleh terus saja pindahkan nombor. So bila bahagi kiri kanan ni membahagi dengan negatif 2. So kita perlu ubah arah inequality sign. Cuma nampak tak paparan ni? Nampak? Okay, ubah inequality sign. Lepas tu kita akan dapat nombor dia yang kanan kecil. Jadi kena terbalikkan ya. Kena terbalikkan macam ni. So kiri kecil, kanan nombor besar. Then only you write your answer dalam bentuk either, dia tak perlu tulis N ni. You either, tapi soalan ni dia minta both ya. So solution set kita bagi both lah. Tapi dalam exam normally dia minta salah satu saja. Dia tak akan minta dua-dua bentuk lah. Okay, betul. Okay, H. Okay, yang ni kita perlu split disebabkan X ni berada pada tiga-tiga bahagian. So di sini dia ambil sebelah kiri, rewrite balik dan perkataan N tu wajib tulis ada. And then dia ambil sebelah kanan ni, rewrite balik, betul. And then diselesaikan, betul. Yang ni diselesaikan, betul. And then dia buat number line. Okay. Number line awak ni betul. Kenapa dia punya shading ada kat sini? Dekat yang bukan intersection. Sebab kita nak ambil intersection sahaja. Comfort? Salah juga. Salah. Salah. Jadi sepatutnya awak shade dekat bahagian yang kita nak jawapan saja. So negative 1/3 kita kena letak empty circle ke kiri sebab dia less dan tak ada equal sign. Ni yang untuk kiri ya. Okay, lepas tu untuk yang satu lagi jawapan 1/3 ke kiri dan empty circle juga sebab tadi equal sign. Lepas tu kita nak lorek dekat jawapan dia yang kita nak adalah intersection. So di mana dua garisan ini bertindan, bertemu macam ni, awak lorek dan final answer awak akan tulis negative infinity to negative 1/3 open bracket ataupun solution set seperti mana yang Sofat dah tulis kan. Tapi dekat number line tu tak boleh lorek. Kita jangan lorek bahagian yang bukan jawapannya. Awak lorek, lepas tu awak baca macam jawapan awak dengan awak punya number line tak orang kata tak sama. Faham tak Sofat? Faham, madam. Okay, so betulkan yang itulah. Okay, lepas tu kita tengok L. Okay, L ni dia ada nilai sebutan X tu di tengah-tengah saja, so boleh saja walaupun dia rational tapi oleh kerana dia ada nombor sahaja boleh darab. Yang saya kata tak boleh darab naik tu kalau dia X kat bawah, contoh macam ni. Tak boleh darab next sebab akan dapat kosong sebab dia kita tidak tahu nilai X tu positif atau negatif. Lainlah kalau nombor kita tahu nilai dia positif, jadi bila darab tak perlulah ubah inequality sign, tak perlu terbalikkan. Okay, so kalau negatif kena terbalikkan. So di sini dah didarab dengan 2 kiri kanan dan tengah dapat ini. Lepas tu dipindahkan negatif 1 ke kiri dan ke kanan dapat ini. And then yang ni tak perlu number line lah, terus saja kita bagi ini sebagai jawapan dia. Yang kena nak buat number line bila ada 2 jawapan nak gabung sahaja. Okay, bila ada 2 jawapan nak gabung baru awak buat number line macam soalan H tadi. Okay, N between, okay ini pun sama, ada sebutan X di tengah-tengah saja. So 3 ni boleh darab naik, 3 kiri kanan. So dapat ini, lepas tu kita pindahkan 2 kiri ke kanan, betul. Lepas tu bahagi dengan negatif 3, so kena ubah inequality sign sebab kita membahagi dengan nombor negatif. So inequality sign kena terbalikkan terus, betul. And then kita tulislah nombor yang kecil sebelah kiri, rewrite balik. Step ini perlu ada sebelum kita buat final answer. So X is greater atau equal to negative 4/3 less than 11/3. So betul. Tak perlu letak N kat sini. Okay, faham tak semua?
Madam. Questions? Any questions? Siapa yang pergi split, contoh dia pergi buat macam ni, yang bisa say kalau saya, madam dah kata kalau nilai X tu di tengah-tengah, tak perlu split. Bila awak split, awak akan buang masa banyak. Nak selesaikan ni satu hal. Lepas tu nak kena buat number line lagi, nak gabung balik jawapan. So tolong jangan guna kaedah yang panjang. So ini contoh kalau yang pergi split, dia pergi pecah pada dua, memang betul. Masalahnya membuang masa lah. So saya tak nak soal sini, awak akan dapat jawapannya A, yang ni awak akan dapat jawapan B. So bila kita nak final answer, kita kena ambil daripada atas ni, oleh kerana di end, awak kena ambil jawapan A intersect B, barulah dapat final answer. Jadi dia banyak step. Dia banyak step bila awak pecah dua. Okay, so kena guna kaedah yang cepat. Okay, clear tak semua? Clear, madam. Okay, so kita pergi ke jambat adik pula. Kita tengok kuadratik pula. Okay, ini Max Star. Adik? Ya, saya. Ini medium dah highlight kan? This is wrong. Buat balik. Ini memang kosong dah. Dalam quadratic inequality you cannot do that. Equation boleh. Quadratic kena guna graphical method Kena guna graphical method. Okay, yang ni kenapa? Kenapa awak buat macam ni SS macam ni kat depan? Solution set. Tak payah tulis. Ni tak payah. Terus saja bagi jawapan macam tu. Tak payah tulis SS tu. Tak payah. Yang ni pun tak payah. Solution set ni tak payah tulis. Kita faham lah ini solution set. Siapa yang semak ni dah tahu. Ni semua tanda SS ni tak nak tulis Baik, ya. Allah, kenapa keluar benda Allah ni Saya nak tengok kuadratik. Ni pun sama. Semua yang salah. Siapa ni? Tadi adik kan? Kau pergi buat balik dan submit kerja yang buat lagi sekali. Ni salah. Sebab awak pergi cross multiply. Ni salah. Buat balik, saya nak tengok esok. Dekat Jamboard submit yang betul. Dengar tak? Baik, baik. Okay, kita tengok soalan quadratic inequality ni. Okay, quadratic memang kena guna graphical method tak nak guna kaedah lain. Okay, yang ni dia expand. Boleh nampak tak solution adik ni semua? Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, so dia pindahkan 20 ke kiri dulu, lepas tu dia factorize and then buat graph. So graphnya betul tapi kecil sangat lah. Besarkanlah sikit graph awak ni. Kecil sangat, comel sangat. Okay, ni tak nak tulis depan ni. So kita ambil jawapan dia dalam yang bahagian bawah lorik. Sebab apa lorik bawah? Sebab dia less than. Okay, betul. Dan jawapan dia dalam interval form, tak payah tulis IFSS ni, tak payah. Okay, so jawapan betul. Okay, nombor F. Negative 2x dipositifkan, so arah inequality sign diterbalikkan. Okay, betul. Lepas tu di factorize. Betul. Grafnya betul. Interceptnya negative 2 and 3/2 betul. Dan dia punya lorik bahagian bawah ni betul. Okay, so dibacakan jawapannya betul. Okay, semua faham tak ni? Faham, madam. Okay, so yang ni dipositifkan ni, so arah inequality sign diterbalikkan. Lepas tu di factorize ni betul, grafnya betul. Dan dia punya interceptnya betul. Loriknya pun betul sebab greater, so lorik atas dan luar. So dia punya jawapan correct. Ini jawapan betul. Okay, kuadratik. Normally pelajar tak ada masalah sangat lah. So saya nak adib dengan siapa tadi seorang yang saya sebut balik tu? Saya, madam. Syafiq
Okay, saya nak tengok awak punya solution. Besok I will check. So, buat balik dan upload ke Jamboard. Ni kenapa kosong ni? Okay, done. Okay, so kita dah habis. Ada lagi ke soalan daripada Perfect Practice saya tak bincang? Ada lagi ke? Ada lagi ke? Ada dah. Tak ada. Habis dah? Habis. Okay, kalau habis. Habis ya? Okay, kalau habis kita pergi ke konsep absolute value ya. Konsep absolute value. Okay. Absolute apa dia? Saya nak tanya pasal rational yang inequalities tu. Boleh tak madam? Saya ada Apa jumpa dia? soalan yang kawan saya ada kasih soalan. Mana? Yang pasal atas dia dapat imaginary, bawah dia dapat number. Boleh saya Mana bagi tahu? soalannya? Awak letak kat Jamboard sekarang? Oh, saya tak kat Jamboard, sahabat madam. Siapa nama? Saya baca je boleh tak madam? Tak boleh, susah nak. Saya awak ambil gambar je masuk kat Jamboard, ambil gambar. Siapa nama? Kalau hantar dekat WhatsApp. WhatsApp pula saya nak kena pergi buka. Kan Jamboard senang. Oh, handphone saya tak ada Jamboard, kat laptop je ada. Kat Jamboard awak kena dan kali upload Jamboard dekat handset. Jadi senang awak nak ambil gambar. Sebab Jadi, handset saya memori penuh. Apa dia? Handset saya tak cukup memori untuk download. Astaghfirullahaladzim. Macam-macam lah awak ni. Baca cepat. Apa dia? Cepat. Bacalah. Saya baca je. 8 tolak 4x per x tambah 5 lebih besar 1 tolak x. Ni. Okey, dah. Jadi apa kita patut buat semua untuk dapat bentuk semua soalan rasional, kita nak dapat bentuk yang mana atas ada faktor linear sama ada 1 atau 2 tak kisahlah, bawah juga, and then dia punya tanda sebelah kanan mestilah kosong. Okey, so apa kena buat step pertama? Step pertama kena buat apa cepat? Pindahkan. Okey, pindahkan dan letak bracket. Kalau tak letak bracket dah jadi salah. Okey, pindahkan yang kanan ni ke kiri, yang mana letak bracket, inequality sign tak ubah. So yang atas ni kita expand. So kita akan dapat 8 negative 4x plus x, negative 4x plus x dapat negative 3x kan? 8 tolak 1, kenapa dapat awak kata dapat imaginary, mana ada imaginary kat sini? Kan awak pindah saja ke kiri, lepas tu awak akan dapat negative 4 plus x is negative 3 right? 8 minus 1 is 7. So you akan dapat bentuk ini. Lepas tu terus saya buat table. Kenapa awak kata ada imaginary? Ini ke? Sekejap madam, saya tengok balik soalan dia. Ayo, tak boleh lah, tak boleh. Saya nak go to, nanti awak tanya kemudian, esok awak tanya. Saya nak pergi ke apa nama tu? Absolute value, nanti tak sempat Dan kali ready dekat Jamboard senang sikit saya nak menjawab soalan awak. Okey, siapa yang bertanya tadi? Madam, Jamshid. Jamshid. Kalau nak sekarang mau nak cari tak sempat lah. Okey, absolute value ni definisi dia ada dalam nota. Ni semua dalam nota Saya nak highlight apa yang awak perlu tahu. So definisi absolute value adalah seperti mana yang tertera dekat sini. This is the definition of absolute value yang saya kotakkan ni. So the absolute value of x equal to x if x is greater or equals to 0 and negative x if x is less than 0. Okay, so macam mana kita, ini dinamakan sebenarnya piecewise function yang mana awak akan belajar di chapter 5 nanti. Chapter 5 nanti awak akan belajar macam mana nak sketch graf ini. Piecewise function ni akan awak diajar dalam chapter 5 macam mana nak lukis graf dia, nak sketch atau lakar grafnya. Okay, tapi definisi dia adalah inilah yang awak kena faham. Jadi kalau nak senang,
untuk absolute value kita guna kaedah kotak ni, kita letak kotak dalam absolute value. So kalau kat sini apa yang dia bagi ikut saja. Kalau sini adalah 3x yang dia bagi, sini akan ikut salin 3x, sini pun 3x. Ikut sajalah, kotak ni semua sama. Okay, lepas tu awak akan dapat definasi absolute value. Contohlah saya bagi spesifik sikit lah. Contoh saya nak cari apa dia definition, sebab ni dia boleh keluar dalam objective question tau. Definition, sekejap. Definition, ejaan pun silap. Aduh. Definition of absolute value, soalan macam bentuk objektif dia boleh bagi soalan macam ni. Definition of absolute value bagi equation So saya kata tadi absolute value ni kita letak kotak macam ni, lepas tu sebelah kanan ni letak positif next kotak, sini kotak lebih besar sama kosong, sini kotak less than 0. Okay, so let's say saya nak cari definition of 2x minus 1. Apa definisinya? So saya hanya perlu letakkan dekat kotak ni sebutan dia. Masukkan dekat kotak ni. So saya akan dapat yang ni 2x tambah 1 positif kat depan. Yang bawah tu negatif 2x tambah 1. Maknanya function dia ada dua function tapi slice ni ada dua function. Satu positif, satu negatif. Lepas tu yang sebelah kanan ni domain dia sebenarnya kita kena ikut saja inequality sign, jangan ubah. Yang awak isi saja bahagian dalam kotak saja awak isi. So 2x tambah 1. Apa dia yang dalam kotak itu yang sebelah kiri lah kita ikut. Okay, so this is the domain. Yang sebelah kanan ni adalah domain. Sebab tu saya kata nanti bila kita bincang ni dalam chapter 5 awak akan nampak faham lagi lah. This is the domain of the function lah. Domain of the function. So bila kita nak jawab soalan yang melibatkan equation of absolute value, contoh saya nak selesaikan soalan 2x minus 1 equals to 4. Let's say saya nak solve ini, selesaikan ini, cari x kan. So bila equation, awak hanya perlu gantikan satu dengan positif guna definition ni, satu dengan negatif. Bermakna awak akan dapat dua equation. Yang sebelah kiri ni, awak ganti satu dengan nilai positif, buang tanda pagar dia. Pagar ni adalah absolute value-nya. Pagar ni yang kita nak buang. Nak buang pagar dia ataupun tanda absolute value ni tak boleh simply buang mesti guna basic definition. This is called BD, basic definition untuk equation Okay, so awak buang tanda pagar dengan menggunakan basic definition. So gantikan yang sebelah kiri ni nilai positif dulu, yang atas ni. Sebelah kanan salin balik saja dan gantikan yang sebelah second one awak ambil yang negatif pula. Negatif dengan bracket di dalam bracket dia negatif di luar equals to 4. So kita akan nampak di sini ada dua equation awak kena selesaikan. Carilah jawapan dia dapat A, carilah jawapannya dapat B. Sebab ni equation dia tak ada number line untuk combine. Okay, nanti kita tengok contoh. So untuk equation senang sebab awak hanya perlu nak buang tanda absolute value, hanya perlu gantikan dengan satu sebutan positif, satu sebutan negatif. Dari mana datang itu? Daripada basic definition dia lah. Basic definition yang atas ni. Okay, faham ke tidak semua? Faham, madam. Faham, madam. Okay, so untuk equation, macam contoh nombor example 4. This is also from your lecture note lah. Example 4. Kita tengok dia punya contoh ni. So kita nak selesaikan yang atas ni. Okay, sebelah kiri saja ada absolute value. Okay, lupalah saya nak kena pergi patah balik sekejap, lupa nak cakap ni. Okay, untuk equation, ini dalam mind map saya ada tunjuk hari tu kan. Untuk equation, dalam ni daripada mind map, awak boleh screenshot ataupun pergi tengok kat mind map chapter 2 dia ada 3 bentuk. Untuk equation ni ada 3 bentuk. Kalau kita tengok bentuk yang pertama ni, sebelah kiri ada absolute value, sebelah kanan constant. Nombor 2, sebelah kiri ada absolute value, sebelah kanan ada sebutan, apa-apa sebutan tak kira lah linear ke kuadratik tapi bukan constant lah, ada x. Bentuk ketiga, dia ada kiri dan kanan ada absolute value kan. Okay, untuk kaedah squaring both side ni hanya boleh digunakan apabila awak nampak kiri kanan ada tanda absolute value. Maksudnya yang ni guna kaedah squaring both side.
Okey, yang ni guna kaedah squaring both side. Kalau nampak kiri kanan ada tanda absolute value sahaja. Okey, 1 dengan 2 ni awak akan guna basic definition. Basic definition yang saya tunjuk tadi lah untuk equation. Basic definition tak boleh guna, sebenarnya boleh kalau saya kalau awak tengok buku rujukan dia ada 2 kaedah. Tapi saya tak nak awak pening untuk squaring both side sebab ada case yang mana bila guna kaedah basic definition dia kena ada checking step tau. Biasanya pelajar tak buat pun. Jadi untuk mengelakkan berlaku kesilapan, pelajar guna basic definition untuk case 1 dengan case 2. Case 3 guna squaring both side. Ini untuk equation. Untuk equation of absolute value. Bentuk persamaan. Ini nampak tak equation ni? Okay. Jelas tak tu untuk equation? Jelas macam. Okay. Untuk yang ada inequality pula. Okay, nampak tak beza yang ni inequality sebab absolute value ada dua bentuk. Satu equation, satu inequalities. Okay, bila inequalities dia kena tentukan nak guna sama ada basic definition ataupun squaring both side. Ingat satu saja, squaring both side hanya guna apabila untuk case 3 saja. Ini squaring both side only. Case 3 sebab apa? Sebab kiri dan kanan dia ada absolute value. Hanya squaring both side digunakan untuk case ketiga. Case ketiga sebab kiri kanan ada absolute value macam equation tadi. Okay, so untuk case pertama di mana ada absolute value sebelah kiri kanan constant, guna basic definition. Tak nak guna squaring both side walaupun dibolehkan tapi saya tak nak awak guna sebab kita nak bagi standardize, senang ingat. Okay, untuk case pertama guna basic definition, untuk case kedua guna basic definition, untuk case keempat guna basic definition. Untuk case kelima guna basic definition. Hanya case ketiga sahaja. Sebab apa? Sini ada absolute value, sini ada absolute value. Kiri kanan ada absolute value, guna squaring both side. Okay, apa basic definition ni? Nanti kita tengoklah sebab saya tak pergi sampai inequality, belum sampai inequality. So yang ni mula-mula ni awak kena ingat lah which form kena guna squaring both side. Saya ulang, which form kena guna squaring both side yang ada absolute value kiri kanan sahaja. Selain daripada itu semua guna basic definition, maksudnya definition of absolute value. Ini abaikan bahagian ni diabaikan sebab dia boleh sebenarnya tapi saya tak nak explain in detail sebab dia ada kena ada syarat tu. Okay. Lepas tu, kita tengok equation balik. So equation senang. Awak hanya perlu menukar yang ada absolute value ni. Kan ada absolute value ni. Kejap. Absolute value ni kan definition dia adalah absolute value of x equals to x greater atau equals to 0 and negative x when x less than 0. Ini adalah basic definitionnya. So bila awak nak solve, awak hanya perlu gantikan satu sebutan ganti dengan x, satu lagi dengan negative x. So nampak tak sebelah kiri ni dia gantikan dengan x, sebelah kiri ni diganti dengan negative x. Bermakna akan ada dua bentuk. Satu yang x sebelah kiri, satu lagi negative x sebelah kiri. So nak letak negatif ni sebelah kanan pun boleh. Contoh kalau saya nak letak di sini, kalau saya nak letak negatif tu sebelah kanan, contoh sini positif, saya letak sini negatif bracket, boleh juga. Ataupun sini saya nak letak, sini positif lah, yang pertama ni kiri ni positif, yang kanan ni kalau nak letak negatif sebelah kanan pun boleh. So ada pilihan nak letak kanan ke kiri lah. So yang pentingnya awak tahu step pertama nak buat ni, sebab kalau step pertama ni salah maka yang lain akan salah. Step pertama ni kena tahu, lepas tu baru kita pergi solve, kita pergi simplify, dapat kuadratik, kita factorize, akan dapat dua nilai. Sebab ni jangan bagi buat graf, sebab ni bukan inequality tau. Inequality saja buat graf, ini equation. So dapat dua nilai untuk x. Okay, sebelah kanan pula kita simplify, dapat kuadratik, dan pastikan kuadratiknya di depan adalah positif. Jangan jadikan dia negatif. Kalau dia negatif tukar jadi positif sebab bila factorize nanti masalah. Okay, factorize, dapat dua nilai x juga. Tetapi kenapa jawapannya ada dua sahaja? Okay, so untuk equation absolute value ni, semak jawapan tu wajib. So bila awak semak masuk balik dekat atas ni, yang ni semak balik ke atas ni,
jawapan yang tak terima adalah 1/2 dengan -1/2 sebab dia tak satisfy. Yang kita terima adalah 1 dengan -1. Itu jawapan yang satisfy. So you need to check your answer. Check, nampak tak kat sebelah kiri ni letak besar-besar check ni. Maksudnya wajib check lah. Ni wajib check. So jawapan dia dalam solution set macam ni. Kita guna curly bracket. Tak boleh letak macam ni. Beza kan? Kalau awak letak bracket ni maksudnya apa? Yang saya tulis kat dalam merah ni. Apa maksud dia? Coordinate. Kan? Mana pula koordinat? Kita tak cakap pasal point dalam soal dalam chapter 2 ya. Interval. This is interval. Interval ni maksudnya apa? Nilai dia banyak kan? Di antara -1 dengan 1 ni banyak nilai, betul? Banyak nilai. Jadi jawapan untuk equation dia 2 saja. Dia 2 saja jawapan. So tak bolehlah awak guna notation interval, salah. So ini maksudnya ada 2 jawapan saja. Ni adalah X yang pertama, ini adalah X yang kedua. 2 jawapan saja. So kita guna curly bracket. Ataupun boleh juga awak buat macam ni, X colon X equals to -1 and 1 pun boleh juga. Sebab dia ada 2 jawapan. Jangan sekali-kali awak guna notation interval, salah. Faham tak? Faham. Alright, lepas tu kita tengok example 5. As I said, semua ni dalam nota kuliah ya. Example 5 kita nampak dia punya soalan ada absolute value kiri dan kanan. So bila kiri kanan ada absolute value, saya kata guna kaedah apa? Squaring both sides. So squaring both sides. Jangan pergi guna basic definition Kenapa boleh guna squaring both sides? So ini nak kena tahu, bila kita ada absolute value, dia juga di-define sebagai square root of x squared. Ini adalah definisi absolute value lah, square root of x squared. So bila awak square dia punya absolute value, sebenarnya awak akan square yang sebelah kanan juga kan. Benda ni sama. So bila ada square root dengan square kan, dia akan apa saya buat ni sana x squared. Okay, bila kita ada square root, nampak tak saya tulis ni macam tak clear je. Sekejap. Okay, saya tulis sebelah kiri Absolute value ni punya define is also defined sebagai square root of x squared. Sebab apa? Dia ni adalah positive value, ini pun positive value. So bila saya buat macam ni, square root square absolute value ni, sebelah kanan ni pun kita square kan. Apa yang jadi sebelah kanan? Dia akan tinggal x squared. Dia akan tinggal x squared. Jadi bila awak square yang kiri ni dan yang kanan ni, automatically awak akan buang absolute value punya tanda dan tinggal x squared sahaja. Okay, absolute value akan terhapus secara automatik bila awak square. Absolute value kan saya kata tadi, macam mana nak buang tanda absolute value? Yang sebelah kiri ni kita guna basic definition sebab tak boleh square. So kita nak buang absolute value, kita guna basic definition. Tapi yang sebelah kanan ni, yang example 5 ni, kita boleh buang dengan cara squaring both side. Sebab dia ada absolute value kiri dan kanan. Okay, so in fact yang sebelah kiri ni, dia ada something square root something square macam ni. So bila awak square kiri kanan, dia akan tinggal something square and something square lah. Okay, sebab itu awak akan dapat langkah pertama ni. Langkah pertama dia, x plus 4 square and then equal to 3x minus 10. Lepas tu awak akan expand sampai awak simplify dapat kuadratik. Factorize dia punya kuadratik, awak akan dapat selesaikan 2 nilai. Ni jangan sekali-kali pergi buat graf pula sebab dia equation, bukan inequality tau. Okay, lepas tu solution set dia adalah 2 nilai ni sahaja, 2 jawapan sahaja dan mesti check. Okay, jawapan ni kita terima 2 sebab dia satisfy. Clear tak? Jelas madam. Clear? Okay, saya akan tengok awak punya solution. Lepas ni awak terus buat Maxstar. Esok saya nak tengok dia punya solution lah. Okay, yang ni example 6 dengan 7 saya ambil sebab dia kuadratik. So tak kira lah kuadratik ke sebelah kiri, linear ke sebelah kiri. Asalkan ada absolute value, awak mesti guna basic definition. So yang ini nampak tak dia letak positif negatif dia sebelah kanan. So 4 ni sebelah kanan 1 positif 1 negatif. Boleh, ataupun awak nak letak positif negatif sebelah kiri pun boleh. Apa yang awak buat sekarang ni menggunakan basic definition lah. Okay, let's say saya buat macam ni. Yang sebelah kiri ni saya tukar 1 positif 1 negatif.
ini kalau tak letak O pun tak apa sebab dia bukan apa kata, dia tak perlu letak O sebenarnya. Tapi kalau nak letak juga pun boleh. Okay, kalau saya letak negatif sebelah kiri pun boleh. Macam ni. So sama ada awak buat macam ni yang atas atau yang bawah. Yang bawah ni dia letak negatif sebelah nombor. Yang atas ni saya letak negatif sebelah expression yang X. So either one boleh, sama saja. So yang pentingnya awak kena faham nak buang absolute value guna basic definition. Caranya kita akan tulis balik dalam dua bentuk. Satu bentuk di mana sebelah kiri positif, satu bentuk di mana sebelah kiri ada negative sign. Itu saja. Lepas tu awak akan selesaikan, dapat kuadratik, factorize macam biasa. Dapat dua jawapan. Jawapan ini semak. Semak. So maksudnya di sini dia tak bagi final answer ni. Awak kena semak lah apa final answer tu berdasarkan awak punya semakan ni. Senaraikan jawapannya. X equals to what? Mungkin 2 jawapan, mungkin 4. Kita tak tahu. So kena semak lah. Itu cara dia. Clear tak? Okey, yang ini dia bentuk rasional tetapi oleh kerana dia equation, awak tak ada masalah nak ni. So sebelah kiri yang kita nak kena buang tanda absolute value sebelah kiri ni. Nak buang tanda absolute value, mana cakap apa tadi? Awak akan tukar yang sebelah kiri ni, tulis dalam dua bentuk, satu positif, satu negatif. Tapi dalam soalan ni dia letak positif negatif ni sebelah kanan. Saya kata boleh kanan atau kiri. Okey, yang sebelah kiri ni semua positif. Sebelah kanan ni dia mesti one side negative. You can put negative on the right or negative on the left. Lepas tu, yang ni boleh darab naik sebab dia bukan inequality, dia adalah equation. Equation tak ada masalah, boleh darab naik. So awak akan dapat dia punya solution. Satu jawapan ni dan satu jawapan ni, semak je punya jawapan dan solution set dia adalah dua jawapan. Okay, so ini bentuk equation. So bila awak nak jawab apa-apa soalan daripada MathStar ke, daripada Perfect Practice ke, tolonglah rujuk nota kuliah. Sebab saya tengok pelajar jawab nota kuliah tak rujuk, video tak tengok, saya tak tahu macam mana awak belajar. Itu cara belajar yang salah. Okay, kalau awak tak rujuk nota kuliah, satu masalah. Lepas tu video pun tak tengok, masalah besar tu. Tak faham konsep. Lepas tu awak pergi jawab, entah-entah copy paste kawan, tak faham pun konsep. Lepas tu bila exam, pakai hentam jawab ABCD. In the end awak tak dapat apa-apa lah. Okay, so muhasabah, pergi tengok balik, fikir apa madam cakap ni. Sebab ada pelajar yang macam tu, memang saya tahu. Okay, sekarang kita pergi tengok absolute value untuk inequality, dia punya basic definition. This is called the basic definition untuk inequality pula. Inequality. Tadi equation. Sekarang inequality dia ada dua bentuk saja, awak kena ingat dua bentuk, iaitu yang bentuk yang 1 dengan 2 ni bentuk less, kita tengok inequality sign dia, dan yang 3, 4 ni bentuk greater than. Okay, so sebenarnya awak kena hafal salah satu, tak perlu hafal pun, rujuk lah sebab exam ni awak boleh rujuk nota. So kalau dalam masa exam objektif tu, kalau nota tak ada masalah nak rujuk tu. So sebaiknya nota tu kan ada di sebelah kita untuk rujuk sebab memang awak boleh rujuk pun. Okay, so basic definition bagi inequality ada 2. Macam mana kita nak ingat? Tak perlu hafal, rujuk saja gambar rajah ni. Okay, sebelum ni saya ajar cara nak hafal sebab awak pelajar sebelum ni dia tak boleh rujuk nota. So kalau inequality dia bagi less, maka kita mesti tulis, nak buang tanda absolute value, kita akan tulis dia punya definition ini dalam bentuk sandwich. This is called sandwich form. Okay, so kalau bentuk sandwich ini maksudnya di tengah-tengah. Kalau kita tengok gambar rajah ni di tengah-tengah, kalau saya split dia akan jadi macam ni. Dan kita ada perkataan N kat tengah, X less than A. So dia boleh sama ada kita nak tulis dalam bentuk sandwich atau kita split kepada dua bahagian macam ni. Nanti bila nak solve memang kena split lah. Dan perkataan N tu mesti ada di tengah-tengah ni, wajib. Perkataan A and D tu kena ada lah. Okay, so kalau less, ada kita bagi cara untuk belajar, ingatlah dulu. Kalau G, O, untuk
G ni untuk greater than, O ni untuk O. So kalau greater than dia akan go with O, L, A go lah Kalau L ni untuk less dan A ni untuk N. Jadi kalau less dia mesti N. So untuk case ini, so kita ada perkataan go lah. Okay, go greater than O or L less A N. So kalau soal dalam inequality ni dia less ni mesti N. Sebab itu kita dalam definition dia ada N. Sebab bila kita split dia akan jadi bentuk dua bahagian dan ada N. Okay, kalau langkah pertama ni awak silap definition maka markah kosong teruslah. Okay, so maksudnya awak boleh tulis dalam bentuk sandwich ataupun bentuk ini. Bentuk yang bawah ni, dua bentuk, salah satulah. Okay, lepas tu bentuk yang kedua, kalau dia less, saya sebut tadi, kalau dia greater than, mesti O. Greater than O, yes. LA kan, G-O greater O. Kalau LA less N. Tak kira lah ada equal atau tidak ni. So di sini dia less. So less pula, dia greater than, so dia adalah case O. Sebab tu ada O kat sini. So kita kena ingat nak letak sebelah kiri dengan kanan ni macam mana. So saya bagi gambar rajah ni sebenarnya untuk ingat senang. Sebab bila kita lorek dekat kawasan luar, tadi kan kita lorek kawasan dalam untuk less. Less kita lorek bahagian dalam. Kalau bahagian dalam, satu nilai A, satu nilai negatif A. Kita lorek bahagian dalam untuk definasi dia. Sekarang ni untuk O pula, kita lorek bahagian luar untuk definisi dia. So bila awak baca dekat bahagian berlorek, yang ni ke kiri, so dia mesti X less than negative A. Yang ni ke kanan, dia mesti X greater than A. So daripada sini, kita akan dapat definisi yang ini. Dan dia mesti O. Sebab dia berpisah. Dia terpisah. Dua interval ini terpisah. So dia mesti tulis O. So dua ini sahaja yang kita akan guna pakai untuk inequality. Dua basic definition ini yang kita akan guna pakai. So nak tentukan which one to use, awak tengok inequality sign lah. Kalau less, guna sebelah kiri N. Kalau greater than, guna sebelah kanan O. If you cannot memorize, you just rujuk lah. Inilah dia punya basic definition. Okay, ini adalah case less. Ini adalah case less N. Ini adalah case greater than O. Go lah. Okay, so basic definition ni yang kita akan guna pakai. So kita tengok satu contoh. Okay, contoh yang ini, satu contoh saja sempat ni lagi 5 minit. Itu saya kata nak bincang absolute value ni sebab dia konsep baru. Kalau saya tak bincang, memang hanyut lah. Siapa yang tak tengok video, siapa yang tak tengok nota, lagi hanyut lah. Okay, sebab kita nak mengajar semua tak sempat. Sebab tu pelajar kena tengok video. Hanya yang tak faham saja kita explain balik. Okay, example tu ada dalam nota. Dia punya solution, dia punya soalan, dia bagi absolute value sebelah kiri dan sebelah kanan constant. Sebelah kiri saja ada absolute value dan inequality sign. Allah, apa saya buat ni? Inequality sign. Tolong tengok kat sini inequality sign, bukan equation. Lepas tu kita akan guna basic definition sebab dia sebelah kiri saja ada absolute value. So bila kita guna basic definition untuk less mesti N lah. Less mesti N. So dia akan split kepada dua. Nampak tak? Dia split kepada dua. Satu less than. So asal dia macam ni. Kalau X, absolute value of X is less atau equals to A, kita split jadi, kita guna basic definition, dia akan jadi less than equal to A, greater atau equals to negative A. So awak ambil yang dah buang modulus ni, awak ganti dengan yang apa? Yang dalam absolute value ni adalah dia punya X. Dia punya X lah, bahagian X tu. Dan yang sebelah kanan ni adalah dia punya A. So awak just masuk kiri kanan, A dia satu negatif, satu positif. Nampak dia dah pecah kan? So saya akan buat macam ni. So mula-mula step pertama saya akan tulis X squared minus 5X plus 3. Tengah-tengah ni kita akan tulis macam mana yang saya kotakkan di bawah ini. Okay, lepas tu saya akan letak inequality sign macam ni. 3 yang kanan ni saya akan letak satu positif, satu negatif. Okay, this is the first step. Lepas tu baru awak bagi split jadi 2. So kalau kita tengok yang sebelah kiri ni, kita ambil ni, dia tulis dekat sebelah kanan bawah ni. Okay, X squared minus 5X plus 3 greater atau equals to 3. Lepas tu dia ambil
yang sebelah kanan ni pula kita ambil, kita split kepada 2 lah. Dia mesti 2 sebab dia adalah sandwich. So kita akan dapat yang sebelah kiri ni. So ada 2 inequality di sini. Ada 2 inequality dekat sini. So satu greater atau equals to -3, satu less atau equals to. Selalunya pelajar kalau step pertama dia salah, you akan dapat 0 lah, tak akan diberi markah langsung. Sebab itu sangat-sangat penting untuk awak tahu nak tukar daripada bentuk soalan yang asal ada absolute value kepada bentuk yang tak ada absolute value kepada 2 bahagian macam ni. Hanya guna basic definition, kena latih. Kalau awak tak buat latihan, awak expect dalam exam boleh jawab, memang tak lah. Memang tak ya, kecuali awak genius. Sebab ni dah soalan ni konsep yang baru. Lepas tu kita akan pindahkan 3 ke kiri. Kita akan dapat kuadratik, sebelah kanan mesti kosong. Yang ni pun sama, bawa semua ke kiri, sebelah kanan kosong. Baru factorize sebelah kiri, factorize sebelah kiri. So dekat sini dia menggunakan kaedah number line. Saya tak nak awak guna number line. Saya nak guna graphical method. So di sini saya tunjuk kaedah yang awak boleh guna adalah lukis 2 graf yang senyum. Lepas tu yang ni kena salin lah. Sebab dalam nota dia guna cara number line. Okay, so kita nak selesaikan yang pertama x tolak 5 less atau equals to 0. So kita akan letak nilai kosong dengan 5 dan nilai dia masuk, so kita hitamkan. Kita lorek di bawah sebab less, kita lorek dekat bawah. So jawapan daripada sini kita akan dapat 0,5. Ni jawapan. Let's say ini saya letak sebagai jawapan A lah. Okay, untuk kes yang kedua, inequality yang kedua, x tolak 3, x tolak 2 greater atau equals to 0. Dia punya intercept ada 2 iaitu 2 dengan 3 dan dia masuk nilai 2 dengan 3. Yang ni kita lorek atas sebab dia greater than. Lorek atas. So jawapan dia kita akan baca daripada negative infinity to 2 close union 3 to infinity. Okay, ini adalah jawapan B. Belum habis lagi ya. So untuk dapat final answer, kita akan buat number line untuk combine dia punya jawapan. Buat number line untuk combine to combine answer. To combine answer, use number line. So buat satu number line, masukkan jawapan A dulu iaitu 0 sampai 5. Tandakan empty circle, empty pula dan circle ini untuk jawapan A, bahagian A ya, kita masukkan sini. Lepas tu jawapan bahagian B, saya akan letak negative infinity sampai 2. So make sure letak 2 tu kedudukan betul, 2 ke kiri sebab negative infinity menuju negative infinity ke kiri. Lepas tu 3 ke kanan. So sini letak lagi 1, 3 ke kanan, arrow ke kanan tapi sama level. Awak tak boleh letak satu atas satu bawah sebab ini adalah jawapan untuk daripada B. Okay, jawapan A dengan B ni saya nak gabung, saya nak ambil intersection ke apa. Saya tengok balik dekat atas perkataan ni N ke O. Lepas tu kena tulis. Bila N bermakna awak kena ambil A intersect B. Sebab apa A intersect B? Sebab perkataan asal dalam basic definition adalah N. So bila kita nak ambil dia punya jawapan, kita akan lorek. Tengok dekat mana dia intersect, dekat sini lorek dan dekat sini lorek. Okey, lepas tu bila kita dah lorek dekat kawasan yang dia intersect, kawasan ini dan kawasan ini, so kita akan baca jawapan daripada hujung sini. 0 masuk sampai 2 masuk, close kiri kanan, lepas tu letak union, lepas tu sambung 3 sampai 5. Okey. So kalau awak tengok dalam nota, dia buat macam ni lah. Okay, dia buat macam ni. Sama saja. Dan dia ambil kawasan 0 sampai 2, 3 sampai 5. Okay, ni final answer kita. Tapi kalau nak solution set, kita akan tulis x colon x lebih besar atau sama dengan 0, less atau equals to 2, or x greater atau equals to 3, less atau equals to 5. So this is the solution, final answer. So bila selalu ni pelajar, dia dapat sampai sini, dia stop. Dia tak combine answer tau. Jawapan awak salah sebab jawapan yang awak cari sekarang ni untuk inequality kuadratik. Ini untuk kuadratik jawapan ni. Tapi kita nak jawapan akhir untuk yang soalan absolute value. Soalan absolute value ni belum selesai. Awak kena ambil combine answer lah. Dan nak ambil intersection atau union, kena tengok basic definition dia N ke O. Okay, any questions? Faham ke tidak?
Madam. Saya nak tanya. Ya. Madam, Ya. saya nak tanya. Untuk tajuk ni kan. Boleh guna table of sign tak untuk kalau dia ada pecahan? Saya Kalau semua guna graf boleh juga. guna table of sign tak kalau apa? Kalau dia ada pecahan. Sebab saya tengok Memang kena guna. dalam video, dia kena guna table of sign. Table of sign memang kena guna. Memang kena guna kalau dia bagi soalan yang bentuk rasional lah. Sebab tu awak kena faham absolute value ni, contoh saya bagi soalan macam ni, 2x tambah 1 bahagi 3x tolak 1 lebih besar daripada 3. Ini adalah soalan absolute value kan. Tetapi yang dalam absolute value ni rational, betul? Rational kan? So bila awak mula-mula first thing awak kena buat bila absolute value, awak nak buang tanda absolute value ni kena guna basic definition. Basic definition untuk greater than adalah, sekejap saya nak tunjuk ni sekejap dia akan pecah pada 2. 1x greater atau equals to A, x less atau equals to negative A. Dia akan jadi 2 dan ini adalah case or. Sebab greater than adalah go. Greater than or kan. So bila awak nak split yang ni, yang atas ni soalan asal ni, awak kena ubah kepada 2x ikut yang ni. Saya akan ikut ini. Saya ambil satu ni, 2x tambah 1 bahagi 3x tolak 2 lebih besar less atau equals to negative 3, 1 lagi bahagian, dia kena letak sini or 2x tambah 1 bahagi 3x tolak 1 lebih besar daripada 3. So nampak tak awak akan ada rational inequality yang mana awak kena guna table of sign. Dekat sini guna table of sign. 2 table lah, awak kena buat 2 table berasingan. Awak kena buat 2 table berasingan untuk selesaikan. Lepas tu baru kita gabung jawapan. Katakan ini jawapan A, ini jawapan B. So jawapan dia kena ambil union. Baru dapat final answer. Boleh faham tak? Yang gabungkan tu kita kena tunjuk number of line lah kan? Yang final, yang union ni? Kena buat. Yes. Yes. Untuk gabung jawapan memang kena guna number line dan kena lorek. Dekat mana dia union, kena guna number line. Jadi maksudnya untuk absolute value ni awak akan guna pakai yang awak dah faham, yang awak dah belajar cara nak guna table of sign, cara nak guna graph, semua akan diuji balik dalam absolute value. Faham? Faham Madam. Cuma kalau kat sini dia letak equation, jangan pula awak pergi guna table of sign. Lepas tu saya kata awak kena tengok dulu dia equation ke apa. Kalau dia soalan ini saya tukar kepada equation kan, so awak akan guna dia punya basic definition, tapi oleh kerana di equation awak boleh darab naik 3x tambah 1 ni. Jangan pergi guna table of sign please. Table of sign ni hanya untuk inequality sahaja, okay? Alright? Okay Madam. Okay, dah habis masa dah pun. So I think that's all. Saya akan share recording ni nanti bila dah ada. So alright semua. Masih lagi seorang tak masuk ya. Okay semua, take care. Bye. Assalamualaikum. Buat soalan make start. Buat soalan make start dulu ya. Untuk dibincang besok. Thank you Madam. Thank you Madam. Saya tanya tu ada dekat yang buat dalam tu. Thank you Madam. Sama-sama. Thank you.